Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 4. Pada hari ini, kita akan sama-sama menjawab soalan jana minda. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 244. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 dan 2. Soalan 1, lengkapkan. A. 34 jam bersamaan berapa hari dan berapa jam. Jadi untuk soalan A ni kita lihat 34 jam ni sudah melebihi 1 hari. Okey, kerana kita tahu 1 hari bersamaan 24 jam. Jadi yang pertama sekali kita perlu tahu penukaran unit atau perkaitan unit. Okey. Jadi kita boleh tulis dahulu 1 hari bersamaan berapa jam. Okey, sekejap Okey, kita tulis 1 hari bersamaan 24 jam. Okey, itu 1 hari. Jadi sebab itulah soalan nak tanya 34 jam ni ada berapa hari dan berapa jam. Okey, jadi langkah pertama kita akan buat macam kita buat soalan dalam operasi, yang mana kita buat rumah dia macam ni, unit dia, kita buat jam dan minit. Okey, hari dan jam. So kita buat sini hari, dan seterusnya jam. Okey. Okey, jadi soalan itu 34 jam, jadi kita tulis 34 jam kat sini. Kita tulis 34 jam. Kecil tulisan ni, sekejap. Okay, kita tulis 34 jam. Jadi bila 34 jam, kita tahu 1 hari ialah 24 jam. Maka jam ini sudah melebihi 1 hari, jadi kita tolak 24. Bila kita tolak 24, kita akan dapat jam sahaja. Tinggal jam sahaja, iaitu 4 tolak 4, sifar. Dan 3 tolak 2, 1. Jadi inilah jam yang tinggal, manakala 24 jam ini sudah bertukar menjadi 1 hari. So kita tulis 1 hari. Okay, maka kita dapatlah jawapannya 1 hari 10 jam. Jadi untuk soalan A, jawapannya ialah 1 hari 10 jam. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B, 9 minggu 5 hari bersamaan berapa hari. Okay, kat sini kita perlu tukarkan minggu kepada hari. Okey, iaitu minggu ni kita kena tukar kepada hari. Sebab 5 hari ni dah memang 5 hari dah, so kita tak perlu tukar dah. Okey, jadi cikgu tandakan ini dah betul, cuma kita perlu tukar 9 minggu ini. Okey, jadi berbalik kepada soalan A tadi, yang mana kita buat perkaitan 1 hari bersamaan 24 jam. Jadi untuk soalan B, perkaitannya ialah apa dia? Kita akan tulis 1 minggu bersamaan 7 hari. Okey, hari Isnin sampai Ahad tu ialah 7 hari. Jadi sebab itulah 1 minggu 7 hari. Jadi kat sini kita akan tukarkan 9 minggu itu berapa hari. Okey, jadi kita akan darabkan 9. Kalau 1 minggu 7 hari, jadi kalau 9 minggu, maksudnya kita akan buat 9. Kita akan darabkan dengan 7. Okey, bila 9 darab 7, kita dapat jawapannya 63. Ini bermakna 9 minggu ni, bila kita tukar, kita dapat 63 hari. Okey, jadi kita dah ada 5 hari kat sini, jadi kita tambahkan. Okey, so kita akan buat bentuk lazim 63 tambah 5 hari. Okey, so kita buat garisan, dan jangan lupa sebenarnya setiap jalan kira kita perlu tulis unitnya. Kalau soalan ini hari jadi kita tulis ni hari. Okey, cikgu salin je. Boleh tak?
Dia akan, dia tarik satu-satu je. Okay, kita tulis hari. Hari. Jadi 3 tambah 5, kita dapat 8. 6, tak tambah apa-apa, so kita kekalkan. Maka kita dapatlah jawapannya untuk soalan B. 9 minggu 5 hari bersamaan 68 hari. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. 7 dekad 8 tahun bersamaan berapa tahun? Jadi kat sini 8 tahun itu memang sudah rumah tahun, cuma kita perlu tukarkan 7 dekad. 7 dekad ini kita kena tukarkan kepada tahun. Okey. Jadi 7 dekad ini berapa tahun, maka kita kena lihat kepada perkaitannya ataupun penukaran unitnya, iaitu kita tulis 1 dekad bersamaan 10 tahun. Okey, 1 dekad 10 tahun. Jadi soalan ini 7 dekad, maka kita akan darabkan 7 dengan 10. Jadi 7 darab 10, kita dapat jawapannya ialah 70. Okey, ini bermakna 7 dekad ini ialah 70 tahun. Okey, so kita tulis ni 70 tahun. Maka kita akan tambahkan dengan 8 tahun. Okey. Jadi kita boleh buat bentuk lazim kat sini, 70 tahun tambah 8 tahun. Okey, so kita tulis tahun kat sini. Tahun dan tahun. Okey, jawapan dia pun tahun. Tahun. Okey, so kita garis dulu, kemudian kita tambah 70 tambah 8, ataupun kita boleh tambah sifar tambah 7 dulu. Sifar tambah 8, 8. 7 tak ada, so 78 tahun. Maka jawapan untuk C, jalan kiri je. Okey, jawapannya ialah 78 tahun. Yang penting ialah penukaran unit ni. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan D, 2 tahun 5 bulan bersamaan berapa bulan? Okey, serupa soalan C, yang mana unit bulan ini tidak perlu kita tukar. Maka 5 ini memang 5 bulan, cuma masalah kat sini ialah 2 tahun. Okey, 2 tahun ini kita perlu tukarkan kepada bulan. Maka perkaitannya ialah apa dia? Perkaitannya ialah kita akan tulis 1 tahun bersamaan berapa bulan? Bersamaan 12 bulan. Okey, iaitu bulan Januari hingga bulan Disember. Okey, maknanya 1 tahun 12 bulan. Kalau 2 tahun, jadi 2 kita akan kalikan dengan 12. Jadi kita buat 2 kali 12, kita dapat jawapannya ialah 2 kali 12, 24. Okey, ini bermakna 2 tahun ini kita tukarkan menjadi bulan, kita dapat jawapannya 24 bulan. Okay, bila dah sama unit, maka kita akan tambahkan dengan bulan yang sedia ada, iaitu 5. Maka kita akan buat bentuk lazimnya 24 bulan tambah 5 bulan. Bulan, dan jawapannya juga bulan. Okay, so kita garis dulu, kemudian kita tambah 4 tambah 5, kita dapat 4 tambah 5 9, kemudian 2. Jadi jawapan untuk soalan D iaitu 29 bulan. 2 tahun 5 bulan ini bersamaan 29 bulan. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan E. 5 abad 3 tahun bersamaan berapa tahun? Jadi 3 tahun ini memang sudah kekal 3 tahun, maka tak ada masalah. Cuma masalah kat sini ialah 5 abad. 5 abad ini kita akan tukarkan kepada
tahun. Jadi pertama sekali seperti biasa kita perlu tahu penukaran unitnya atau perkaitannya, iaitu 1 abad bersamaan. Okey, kalau 1 dekad 10 tahun, kalau 1 abad dia ialah 100 tahun. Okey, kita perlu ingat, kita perlu faham penukaran unitnya. Kalau 1 abad 100 tahun, kalau soalannya 5 abad, jadi 5 ni kita akan darabkan dengan 100. Jadi 5 darab 100, kita dapat jawapan dia 500. Okey, ini bermakna 5 abad ni bila kita tukar tahun, kita jadi 500 tahun. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk kita tambahkan dengan 3 tahun sedia ada. Jadi kita boleh jawab terus. Namun demikian, kalau nak buat bentuk lazim, kita boleh tunjukkan, kita buat 500 tahun. Kita tambah 3 tahun. Jawapannya juga sudah pasti dalam tahun. Okey, kita gariskan. Jadi kita dapat jawapannya iaitu 3 sifar 5. Maka 5 abad 3 tahun, jawapannya ialah 503 tahun. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 2. Lengkapkan A 7 cm 3 mm bersamaan berapa mm. Jadi untuk soalan ini kita perlu tukarkan kedua-duanya menjadi mm. Cuma 3 mm ini memang sudah 3 mm, memang dalam mm, jadi tak ada masalah. Cuma 7 cm ini kita perlu tukarkan menjadi dalam mm. Maka seperti soalan sebelum ni, kita perlu tahu penukaran unitnya ataupun perkaitannya, iaitu 1 cm bersamaan 10 mm. Okey, saya ulang lagi sekali. 1 cm bersamaan 10 mm. Kalau 1 cm. Tapi soalan ini ialah 7 cm, maka kita akan ambil 7, kita darabkan dengan 10. Jadi 7 darab 10, kita dapat 70. Ini bermakna 7 cm ini kita tukarkan menjadi mm. Nilainya ialah 70 mm. Okey. Kemudian kita akan sekalikan dengan yang sedia ada 3 mm, iaitu kita tambahkan. Jadi kita tambahkan 70 tambah 3, kita dapat nilainya iaitu 7 tambah 3, 73. Okey. Jadi kita tambah, kita dapat sini 73. So ini ialah m. Okey. Kita letak unit dia. Okey. Okay, so kita jawab sini 73 mm. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. 2 km 50 mm, 2 km 50 meter bersamaan berapa meter? Jadi 50 meter ini tidak masalah. Cuma 2 km kita perlu tukarkan menjadi meter. Jadi seperti sebelum ni, kita kena tahu perkaitannya, iaitu 1 km dahulu bersamaan nilainya 1000 meter. Okey, 1 km 1000. Kalau 1 km 1000. Kalau 2 km, maka kita gandakan 2 dengan 1000. Maksudnya kita akan darabkan 2 dengan 1000. Jadi 2 darab 1000, kita dapat nilainya iaitu 2000. Jadi 2000 itu ialah 2000 meter. Okey, so kita tulis sini 2000 meter. 2 sifar meter untuk kita sekalikan dengan yang sedia ada, iaitu kita tambah. Jadi kita buat bentuk lazim 2000 meter tambah 50 meter.
Jadi 2000 tambah 50 kita dapat 2050 So ni sifar. Okey, ini sifar. Ini sifar tambah 5 sifar dan 2. Jadi 2050 meter. So kita tulis ni Jadi cikgu tak ada ruang, cikgu rapatkan sikit. Okey, 2050 meter. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. 169 mm bersamaan berapa cm dan berapa mm. Jadi kat sini, nilai mm ni terlalu besar, iaitu sudah mencapai, kita tak tahu berapa cm. Okey. Jadi cara dia, kita kena tahu perkaitannya, baru kita boleh jawab. Jadi kita akan tulis dulu 1 cm bersamaan 10 mm. Okey, bersamaan 10 mm. Okey, itu yang paling asas perkaitannya. Jadi kalau kita buat tadi soalan 1 tadi, kita buat bentuk lazim dulu. Sekejap. Macam ni. Okey, kita tulis mm dan cm. Okay, ni mm, ni cm. Dan sebelah ini ialah mm. Okey, maka kita akan tulis ni 169. 169 ni nilainya terlalu besar untuk kita kira. Kita nak tahu nak tolak berapa. Okey, jadi tengok sini 1 cm 10 mm, kita nak tolak terlalu banyak. Okey, terlalu banyak. Maka kaedah yang sesuai ialah kita akan bahagikan 169 dengan 10. Bila kita bagi 10, kita dapat nilai yang kita bagi tu ialah cm. Okey, jadi kita buat garisan dulu. Jadi CV 10, kalau 1 tak ada, jadi kita ambil 16. Berapa kali 10? 16. Kita tulis 1, tulis 10. Kita tolak, dapat bagi 6. Kita turunkan 9. So kita dapat 69. Okay, cikgu kena alih sikit supaya ruang ini cukup. So cikgu buat sini atas sikit lah. Ni. Okey, jadi nombor sekarang ialah 69. CV 10. Berapa kali 10? 69. Kita kali yang paling hampir ialah 6. Sebab 6 kali 10, 60. Jadi kita buat sini 60. Kita tolak dapat 9. Ini bermakna kita akan tolak, kita dapatlah nilai ni dalam cm. Jadi berapa yang kita nak tolak sini? Okey, kita akan darab balik 16 dengan 10, kita dapat 160. Okey. Jadi bila kita tolak 160 kat sini, kita dapat nilainya nanti iaitu 16. Okay, so kita tolak ni. Kita tinggal jawapannya ialah ni 9 kan. Inilah baki dia. So ini dia tukar jadi cm, dia jadi 16. Jadi kita dapatlah 16 cm 9 mm. Okey, ini dah jarang kira dia, tapi cara mudah sebenarnya kita bahagikan saja. Kita bahagi dapat 16. 16 itu ialah 16 cm. Kali baki itu, ni baki ni ialah 9 mm. Okay, ini cara dia. Yang sebelah ni cikgu nak tunjukkan bagaimana nilainya melebihi. Melebihi 160, kita tukar jadi cm, jadi 16 cm. Ni tadi. Okay, sebenarnya kaedahnya ialah bahagilah yang mudah. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan D. Okay, ini pun sama juga. Kita boleh buat bahagi. Jadi cara dia 5,480 m meter bersamaan berapa km dan berapa meter. Okay, sebelum itu kita tulis dahulu penukaran dan perkaitannya, iaitu 1 km bersamaan 1,000 m. Okay, itu dia. Jadi kalau kita tengok sini 5,000 ni sudah pasti. Kalau 5, kita cuba-cuba, kita boleh buat secara congak je kelas. Kalau 5 km bersamaan 5
darab 1000 kan. Darab 1000. Jadi kita dapat nilainya 5000. Okey. Jadi, apa maksud dia? Maksud dia cuba kita kaitkan dengan sini yang ni. Jadi kita buat bentuk lazim. Macam ni. So sama juga. Kita buat km dan meter. Sekarang ni kita ada 5,000 5,480. Jadi kita tulis 5,480 meter. 5, 4, 8, sifar. Kita tahu tadi 5 km ialah 5,000. Jadi kita tolak 5,000. Bila kita tolak 5,000, yang terhasil ialah 480. 48 sifar. Jadi 5,000 ni ialah 5 km. Jadi kita terus dapat jawapan dia 5 km 480. Okay, ini kaedah mudah sebab nombor dia 1000, 1000, 1000 dan nombor dia hampir sini 5,000. Kalau ni jauh sangat kena kira 10, 10, 10 tu jauh. Sebab tu cikgu terus tolak je. Serupa juga contohnya 1,700 meter. Jadi ini ialah 1 km 1 km 700 meter. Okay, jadi untuk jawapan ini jalan kirinya jawapannya ialah 5 km 480 meter. Maka dengan itu tamatlah sudah soalan jana minda kita pada hari ini untuk muka surat 244 bagi nombor 1 dan 2. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.